Okey, kita sambung pula adab berjalan pada muka surat yang ke-9. Baik, tajuk kecil yang ada di situ antara yang pertama adalah faedah mengamalkan adab berjalan. Maknanya kalau kita beradab ketika berjalan ni, apa faedah yang kita boleh dapat? Antaranya yang pertama, dihormati masyarakat. Kalau kita berjalan tu, contohlah kita berjalan di depan warung. Warung tu ramai orang-orang sedang minum, makan dan sebagainya. Penuh kedai tu. Kita lalu pula dengan keadaan yang sombong, press rem motor tadi kan. Jadi orang yang berada dalam gerai tu dia terganggu. Jadi dia kata, ini anak siapa ni kurang hajar ni. Tu contoh. Ini anak siapa ni macam tak pernah dapat motor dia, macam monyet dapat motor, contoh. Kurang hajar betul. Tengok, oi, ini aku kenal ni anak si Fulan ni. Jadi masyarakat kampung tidak menghormati kita. Bahkan kalau berlaku apa-apa, sebagai contoh yang dia press motor, vrem, tiba-tiba dia tersalah masuk gear, kemudian dia terpelanting jatuh. Orang yang marah kat kita tadi sebab kita kita rem motor tadi tu, dia marah kat kita, dia kata padan muka. Jadi dia tak kesian kat kita sebab hormatnya dah hilang pada kita sebab kita tak menghormati orang lain. Jatuh dia kata padan muka, bangun sendiri. Jatuh bangun sendiri. Kalau mati tanam sendiri. Tu hilangnya hormat orang kepada kita kerana perangai kita sendiri. Kemudian yang kedua, selamat dalam perjalanan. Okey, maknanya kalau kita menjaga adab kita, maka dalam perjalanan itu kita insya-Allah dengan doa yang kita baca tadi, Allah akan lindungi kita, Allah selamatkan kita daripada bahaya. Contoh kita keluar rumah, yang mana sepatutnya hari itu kita ditakdirkan kita terlanggar lopak, lalu kita terjatuh, tersungkur masuk dalam parit, terbenam kepalanya dalam parit. Tapi disebabkan kita baca doa bismillahirrahmanirrahim tadi, kemudian kita baca bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, maka Allah kabulkan doa kita tadi tu. Allah alihkan tadi, maksudnya bahaya tadi tu supaya tak kena pada kita. Maknanya kita jalan tu dengan selamat. Ini pentingnya kita menjaga adab, khususnya bila kita nak keluar rumah, kita baca doa. Kemudian maruah diri terjaga. Maknanya kalau kita berjaga adab, kita jaga sopan santun kita di atas jalan ketika mana kita berjalan, maka maruah kita ini akan terjaga. Bahkan maruah keluarga kita tadi juga akan terjaga. Sebab apa kaitkan dengan keluarga tadi? Sebab bila kita buat hal dalam kampung itu, orang-orang kampung akan tanya, ini anak siapa? Dia akan tengok, oh ini anak si Fulan. Jadi keluarga kita juga akan tercemar maruahnya. Dilindungi Allah daripada bahaya. Asbab daripada kita berdoa tadi, maka Allah kabulkan doa kita, Allah lindungi kita daripada bahaya. Kemudian yang terakhir adalah mendapat ramai kawan dan juga kenalan. Bila kita jaga adab kita ketika mana berjalan, maka orang pun hormat kepada kita, maka kita pun akan bertambah kawan, kita pun akan bertambah orang yang nak berkawan dengan kita, rakan-rakan kita ramai. Bila rakan kita ramai, kita mudah. Bila ada masalah je, dia orang akan bantu, dia akan tolong. Contoh tengah malam kita balik kerja. Contohlah kalau dah kerja, tengah malam balik kerja naik motor, tiba-tiba motor itu mati tepi kubur. Depan, belakang, kiri kanan memang tak ada rumah, gelap. Rumah tu memang jauh lagi berbatu. Tepi sini betul-betul kubur. Jadi apa kita nak buat waktu itu? Nak telefon siapa? Mak ayah kita. Mak ayah kita mungkin dah tak larat kat rumah dah. Nak keluar naik motor pun dah tak larat, ataupun nak keluar malam pun tak boleh. Jadi kita telefon kawan lah. Takkan nak telefon polis. Hello polis, motor saya mati tepi kubur ni. Polis pun tanya, habis tu nak buat apa? Ada bahaya ke? Ada kena rompak, kena sama ke? Tak ada. Saja nak telefon, nak minta pertolongan. Ataupun telefon bomba, hello bomba, motor saya mati tepi kubur ni. Habis tu saya nak buat apa? Teman saya lah, saya takut ni, tolong tarik saya balik rumah. Tak boleh juga. Jadi telefon kawan. Bila ramai kawan kan senang. Telefon kawan, hello bro, kau ada kat mana? Tolong aku ni, motor aku tak hidup ni. Okey, sekali dia datang tolong. Baik. Kemudian kita tengok tajuk kecil yang seterusnya adalah faedah berjalan kaki. Jalan kaki pun ada faedah dia. Banyak manfaat dan fadilat, faedah-faedah yang boleh kita dapat berjalan kaki. Antaranya adalah mengawal berat badan. Ini antara isu sensitif, berat badan. Iaitu bila mana kita berjalan, maka banyak kalori yang akan terbakar. Zaman sekarang ni macam-macam berjalan guna skuter, guna apa benda yang macam berjalan menyusur tu kan. Macam itulah lebih kurang lah.
Itu semua tidak membakar kalori. Jadi kalau kita berjalan kaki, ini akan membakar kalori. Kalau pergi kat mana-mana supermarket ke mall ke apa benda ke yang ada eskalator tu, kalau ada tangga biasa, gunakan tangga biasa. Sebab apa? Sebab dia boleh membakar kalori, dia boleh membakar lemak-lemak yang berbahaya dalam tubuh kita ini. Jadi sihat tubuh badan kan. Kemudian menyihatkan tubuh badan. Dah tadi Ustaz dah sebutkan. Maksudnya bila mana kalori terbakar, tubuh kita ni kuranglah lemak-lemak yang berbahaya. Jadi jantung kita sihat. Bila jantung kita sihat, dia boleh pam minyak pula dah. Pam darah itu dengan lancar, ya, tidak tersekat-sekat, tidak tersumbat dan sebagainya. Kalau motor pun kita ambil karburetor tu, cuba kita masukkan bendasing dalam karburetor tu, pasir ke, kita masukkan minyak masak ke, kita masukkan lemak lah, kita ambil lemak tepu tu, kita masukkan dalam saluran-saluran dalam karburetor tu, maka dia akan tersumbat. Jadi bila tersumbat, minyak tak dapat dipam. Bila minyak tak dapat dipam, enjin tak dapat hidup. Jadi begitulah jantung kita ni, ya. Kemudian mengekalkan kekuatan otot. Maknanya kekuatan otot ni adalah satu yang penting. Bahkan dalam hadis Nabi pun Nabi sebut orang mukmin yang kuat itu lebih disukai dan disayangi oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Lemah ni maksudnya lembik, bukan maknanya nak suruh bina badan, tidak. Jadi sampai berotot berketul-ketul tu tidak. Kalau nak bina badan tu terpulanglah. Tapi kalau tak nak bina badan pun tak ada masalah. Yang penting otot tu mesti kuat, ya. Otot tu mesti kuat, mesti gagah, ya. Macam ni contohlah. Kita angkat sikit lah. Contohlah, tak nampak. Jadi otot tu mesti kuat supaya apa? Supaya kita gagah untuk bekerja. Jadi tak adalah kita nak malas nak angkat apa, kita sorong pun tak larat. Mak kita suruh Adam, contoh nama Adam lah. Kalau ada terkena nama Adam tu minta maaf. Kata Adam, tak ada kaitan dengan siapa-siapa yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Okey, Adam, tolong angkat pasu tu. Alamak, tak larat lama, tak ada tenaga lah. Padahal laki tu, ya, tak ada tenaga lah nak angkat, tak ada kekuatan lah nak mengangkat, lembik, kelepit aja, main game larat sebab digunakan ibu jari je. Yang itu tidak menjana kesihatan, ya, sebab duduk, kemudian lapar makan pula makan yang sedap-sedap, kemudian dah habis makan duduk lagi, baring, main game dan sebagainya. Itu akan mendatangkan penyakit. Kemudian mengawal tekanan perasaan. Kalau kita duduk terkurung dalam bilik, kita main game semata-mata, malah nak berjalan keluar, malah nak ke situ, malah nak bekerja dan sebagainya, maka penyakit datang. Kemudian kita akan rasa depres ataupun kita akan rasa tekanan. Lebih bahaya lagi bila mana menghadap kemurungan, ya. Sebab itu elakkan daripada main game sampai berjam-jam, tak keluar bilik, duk main game, menghadap skrin, kemudian tidur. Bangun tidur, main game, kemudian tidur balik. Lapar, makan, kemudian main game, lepas tu tidur balik. Ini adalah kehidupan, kitaran hidup yang tidak sihat. Yang sihatnya kita kena keluar, ambil udara luar, berjalan, ya, luaskan pemandangan. Tengok keindahan ciptaan Allah. Jadi bila kita keluar ke alam sekitar ni, maka ada connection ataupun hubungan kita dengan alam ini, maka insya-Allah kita akan terhindar daripada tekanan-tekanan hidup, ya. Baik. Kemudian sihat tubuh badan, ini pun sama macam tadi, bila kita berjalan kita akan rasa sihat. Kemudian mampu meningkatkan keyakinan diri. Ini pun antara benda yang elemen yang penting bagi seorang murid, iaitulah keyakinan diri tu. Ya, maknanya macam mana dia nak bina keyakinan diri tu, ya. Baik, hikmah mengamalkan adab berjalan. Yang pertama sekali adalah perjalanan itu dipermudahkan, insya-Allah. Maknanya kalau kita beradab dalam perjalanan kita itu, kita baca doa dan sebagainya, maka perjalanan kita itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kalau perjalanan itu adalah perjalanan yang baik, ya. Kalau siapa yang menempuh satu jalan, ini hadis Nabi, siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu, maka Allah permudahkan dia untuk mempermudahkan jalannya untuk jalan untuk dia ke syurga. Maknanya kalau murid-murid lah, anak-anak pergi ke sekolah sebagai contoh, dia pergi ke sekolah tu maksudnya dia menempuh jalan untuk mencari ilmu lah tu. Sebab tu selalu guru-guru tekankan, datang sekolah cari ilmu, bukan nak bergaduh, bukan nak buat samsing, bukan nak jadi tunjuk itu tunjuk ini, tapi nak cari ilmu. Kalau kita pergi sekolah, maksudnya kita menempuh satu jalan untuk mencari ilmu.
maka Allah akan permudahkan kita jalan kita untuk ke syurga. Ini yang kita nak. Okey, ini yang kita nak. Kemudian kita tengok, belum habis lagi ya. Yang kedua, hikmah mengamalkan adab berjalan adalah wujud suasana harmoni. Tidak wujud suasana yang kita kata huru-hara lah, bingit itu di atas jalan raya, tak ada. Semua jalan tu dengan elok, jalan tu dengan sopan santun. Ya. Kalau anak-anak, kalau kita tengok video bagaimana keadaan jalan raya di India, negara India, cuba kalau tengok dalam YouTube, kita type India's traffic, maknanya keadaan trafik di India macam mana keadaan dia. Kita boleh tengok kalau ada simpang 4 tu, ada satu CCTV yang merakam simpang 4 tu bersimpang siur, dia tak ada traffic light, jadi bersimpang siur, ada yang terpaksa berhenti tengah jalan. Tengoklah sendiri dalam YouTube tu, tengok macam mana keadaannya. Macam tu lah contoh keadaan kalau kita berjalan tanpa adab. Baik. Kemudian hikmahnya adalah merupakan amalan yang mulia. Macam Ustaz dah sebutkan tadi, bila mana kita mengamalkan amalan yang mulia, maka orang akan hormati kita. Orang akan sayang kepada kita. Kalau berlaku apa-apa ke atas kita di atas jalan, maka cepat-cepat orang nak tolong. Sebab orang kata dia ni baik, dia ni atas jalan sopan santun, jalannya tak buat hal, tak itu, tak ini. Bila berlaku sesuatu, dia cepat-cepat datang tolong. Berbeza dengan orang yang kita sebutkan tadi, dia buat hal, kemudian berlaku kemalangan, orang kata padan muka sapu suruh bawa laju, padan muka sapu suruh rem motor tadi, bising telinga. Kemudian seterusnya adalah mengajar kita supaya berdisiplin. Disiplin ini adalah satu perkara yang sangat penting sebagai kita sebagai manusia untuk kita ikut. Bukan saja-saja disiplin itu ditetapkan, tapi ada sebabnya. Sebabnya adalah supaya kita tidak berlaku perkara-perkara yang tidak diingini. Ya, bayangkan kalau jalan raya itu, di atas jalan raya itu, bayangkan kalau tidak ada peraturan dan orang tidak berdisiplin. Apa yang akan berlaku? Kita nak melintas jalan pun susah, kita nak bawa motor nak bawa motor atas jalan pun kita takut sebab orang bawa sesuka hati. Bayangkanlah, tak ada peraturan, tak ada disiplin, ataupun ada peraturan tapi pemandunya tak ada disiplin. Ya, maka kita takut nak naik atas, nak lalu atas jalan tu. Sebab apa? Sebab orang main jalan kiri kanan, lori laju, tak kisah siapa kat belakang, siapa kat depan, motor 2 tayar jadi 1 tayar. Ya, kereta 4 tayar jadi 2 tayar, lori 6 tayar jadi 2 tayar. Jadi semua tak ada peraturan, jadi dia main langgar je, habis berlaku huru-hara di atas jalan raya. Ya. Kemudian mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita tidak menyakiti hati orang, bila kita bersopan dengan orang, bila kita mendatangkan rasa sayang orang kepada kita dengan adab kita tadi tu, maka Allah akan redha kepada kita dan urusan kita semua akan dipermudahkan. Kemudian tajuk kecil yang terakhir sebelum kita pergi pada hadis, akibat tidak beradab ketika berjalan. Ada akibat dia. Akibat ni maknanya perkara buruk yang kita akan alami lah. Antaranya yang pertama, tidak ada disiplin diri. Bila kita selamba je keluar, tak ikut adab, tak beradab dan sebagainya, akhirnya kita ni menjadi seorang yang tidak berdisiplin. Bila kita menjadi seorang yang tidak berdisiplin, apa akan berlaku? Macam-macam perkara yang boleh berlaku. Ya, macam-macam perkara yang boleh berlaku. Contoh, ya, kalau kita kata jalan raya tu sepatutnya 50 km sejam, tapi kita nak bawa motor tu 120 km sejam, maknanya 2 kali ganda kelajuan. Tadi 50, lebih kata 50% lebih lah kelajuan. Kita melampaui had kelajuan tadi tu. Kita bawa laju, kemudian terlanggar kura-kura. Kura-kura tu kecil je, ya. Tapi bila mana kita bawa laju, langgar kura-kura kecil tu boleh terpelanting sampai tersangkut ke atas pokok sawit, ya, ataupun tersangkut dekat tiang lampu. Berkelip-kelip lampu tu, tengok apa hal budak ni panjat badan aku ni, rupanya tersangkut. Kemudian dikeji dan dicaci. Bayangkan kalau kita bawa motor laju dengan exhaust yang sangat kuat, kita press habis press lah, berputar throttle tu 360 darjah daripada hujung kampung sampai hujung kampung. Bayangkan
setiap rumah yang kita lalu tu ada yang tengah tidur, ada orang yang sakit, ada orang yang uzur, ada baby yang baru lahir. Kita lalu dengan bunyi ejos yang kuat tu, setiap rumah yang kita lalu tu dia maki kita, dia caci kita, dia sumpah kita, dia doakan kita. Ya, cukup 40 buah rumah, maka doa itu mustajab, habis berlakulah apa yang didoakan kepada kita. Wal iyazbillah. Jadi sebab itu kita kena hati-hati ya. Kemudian terdedah kepada bahaya. Ini disebutkan dalam Al-Quran, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke lembah kebinasaan. Kalau bawa laju, tak pakai helmet, tak ada lesen, motor pula dah dibegel dan sebagainya, elok ada brek dibuang brek, ya, tayar ditukar tayar traktor dan sebagainya, bawa laju, maka mendedahkan diri kepada bahaya. Maka depan sana tu risiko bahaya tu banyak macam-macam, ya, jatuh terpelosok, masuk bawah parit, masuk bawah kereta, masuk bawah motor, masuk dalam tangki septik najis rumah orang dan sebagainya, macam-macam lah. Kemudian tajuk kecil yang terakhir adalah sabda Rasulullah SAW yang perlu sama-sama kita hayati. Innallaha yuhibbu idza amala ahadukum amalan an yutqinah. Maksudnya sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang itu melakukan sesuatu pekerjaan dengan bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh ini maksudnya mematuhi segala peraturan, berdisiplin, menjaga adab-adabnya dan sebagainya. Walaupun dia berjalan, walaupun dia buat perkara-perkara yang lain, maka dia buat bersungguh-sungguh. Maka inilah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu saja untuk tajuk kita pada kali ini, iaitulah adab berjalan. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan orang-orang yang beradab, hidup di atas muka bumi ini, supaya Allah redha ke atas kita, supaya masyarakat sayang kepada kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.